Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang kepada semuanya, insyaAllah. Alhamdulillah, pertama sekali saya nak mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat dan kurnianya kita dapat melakukan kelas Fafa secara online. Jadi, walaupun kamu sekarang berada di rumah, Ustaz pun berada di rumah, tapi kita semua dapat melaksanakan pembelajaran. Kita dapat melaksanakan pembelajaran secara online. Jadi, waktu kamu cuti di rumah, tidak akan sia-sia. Sebab apa? Sebab kamu kat rumah tetapi masih boleh ikut belajar. Cuma, metode pembelajaran itu adalah melalui online. InsyaAllah, pada hari ini Ustaz akan menjelaskan mengenai topik yang berkaitan dengan bahagian-bahagian air. Mengenai topik yang berkaitan dengan bahagian-bahagian air. Apakah itu bahagian-bahagian air? Ada berapakah bahagian air yang ada yang perlu kita ketahui? Jadi, sebelum Ustaz mulakan kelas pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Membaca doa sebelum belajar. InsyaAllah. Semuanya boleh ikut Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sekarang Ustaz akan teruskan dengan penjelasan Ustaz akan teruskan dengan pembelajaran mengenai bahagian-bahagian air. Jadi, air ini mempunyai beberapa bahagian. Macam mana bahagian itu? Ustaz akan terangkan pada slide berikutnya. Pada slide yang akan datang. Okey, seterusnya pertama sekali Ustaz akan menjelaskan tentang bahagian-bahagian air, tentang pengenalan air. Semua boleh tengok pada slide. Pengenalan air. Jadi pertama sekali kita sebagai manusia perlulah ketahui bahawa air ini merupakan sumber daya yang paling penting bagi manusia. Air ini merupakan sumber daya yang paling penting bagi manusia. Ini semua sekadar info saja sebelum masuk ke topik bahagian-bahagian air. Cuma Ustaz nak kamu semua faham, kamu semua memahami tentang kepentingan air itu sendiri. Jadi, kita sebagai manusia sangat memerlukan air dalam kehidupan. Khususnya bagi umat Islam. Sebab apa? Sebab kita sebagai umat Islam, kita sangat dianjurkan untuk membersihkan diri. Terlebih lagi apabila kita nak melakukan ibadah. Contoh, kalau kita nak melakukan ibadah, kita perlulah berwuduk. Kalau kita nak melakukan ibadah, kita perlulah ambil air semayang. Jadi, kalau kita nak ambil air semayang, kita mestilah menggunakan air. Betul tak? Jadi, air merupakan sumber daya paling penting bagi manusia, khususnya kepada umat Islam. Khususnya untuk umat Islam. Air juga merupakan salah satu komponen untuk bersuci. Betul tak? Jadi, kalau kamu nak bersuci, kalau kamu nak membersihkan diri, kalau kamu nak membasuh sesuatu ke, kamu mestilah menggunakan air. Kalau tidak ada air, kamu tidak boleh nak basuh. Kalau tidak ada air, kamu tak boleh nak mandi. Kalau tak ada air, kamu tak boleh nak basuh baju, basuh kasut. Lagi apa? Basuh pakaian kamu. Seterusnya, air dapat digunakan bagi memenuhi keperluan harian. Macam mana tu? Jadi, air ini sangat memenuhi keperluan harian kita. Sebab apa? Sebab
Apabila kita rasa haus, kita cari air. Apabila kita nak mandi, kita pun cari air. Dan apabila kita nak basuh ke atau nak bersuci, kita pun mencari air. Nampak tak? Jadi air tu dapat digunakan bagi memenuhi keperluan harian. Seterusnya, tanpa adanya air, kita mungkin tak dapat menikmati dan meneruskan kehidupan ini dengan selamat, selesa dan sempurna. Maksudnya di sini, kalau air tak ada, contoh kat rumah kamu air tak ada, jadi kamu tak boleh nak mandi yang pertama. Kamu rasa tak selesa sebab apa? Sebab kamu tak mandi. Lepas tu, kamu nak basuh pakaian kamu. Kamu nak basuh baju ke, basuh kasut ke, basuh pinggan, ataupun basuh tangan. Kamu dah makan ni, nak basuh tangan, air tak ada. Macam mana tu? Jadi kita rasa tak selesa. Sebab apa? Sebab air tak ada. Jadi kita sebagai masyarakat umum ataupun orang yang tinggal di Malaysia harusnya bersyukur. Harus bersyukur sebab dekat Malaysia ini bekalan air tu ada. Tidak putus. Setiap hari kalau kita pergi rumah ataupun kalau kita kat rumah, sekarang kita kat rumah kan, kita haus, kita pergi dapur, cari air, ada air. Lepas tu, kita boleh minum. Nampak tak? Kalau air tak ada, kamu haus. Jadi, pentingnya air bagi manusia. Pentingnya air bagi manusia. Jadi, seterusnya Ustaz akan menjelaskan tentang jenis-jenis air. Ada berapakah jenis-jenis air? Macam mana air itu boleh terbagi menjadi beberapa bahagian atau jenis? Jadi, untuk pelajar yang nak menulis untuk poin ini, kamu semua boleh tulis sementara Ustaz menjelaskan di dalam slide. Sekarang Ustaz akan memperkenalkan kepada kamu semua tentang jenis-jenis air, iaitu secara umum saja. Untuk pembahasannya, untuk penjelasannya, Ustaz akan jelaskan pada slide berikutnya. Okey, yang pertama adalah jenis-jenis air. Jenis-jenis air ada 5. Yang pertama, air mutlak. Yang pertama, air mutlak. Yang kedua, air mustakmal. Yang kedua adalah air mustakmal. Yang ketiga adalah air musyammas. Air musyammas. Yang keempat, air mutaghayyir. Air mutaghayyir. Dan yang kelima, air mutanajis. Air mutanajis. Ustaz akan ulang semula. Yang pertama adalah air mutlak. Yang kedua adalah air mustakmal. Yang ketiga adalah air musyammas. Yang keempat adalah air mutaghayyir. Yang kelima adalah air mutanajis. Jadi, Ustaz akan pergi ke slide berikutnya dan di situ Ustaz akan jelaskan Ustaz akan jelaskan kepada kamu semua satu persatu mengenai jenis-jenis air ini. Okey. Yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak merupakan air yang suci dan lagi menyucikan. Maksudnya di sini adalah air itu adalah suci, bersih dan boleh membersihkan dan boleh digunakan untuk melakukan kebersihan. Digunakan untuk membersihkan sesuatu. Jadi air mutlak ini adalah air yang bersih dan kita boleh gunakan air tersebut untuk membersihkan sesuatu. Contohnya, membersihkan diri ke, ambil air sembahyang ke, ataupun mandi hadas kecil atau mandi hadas besar, mencuci pakaian, ataupun untuk minum. Jadi air mutlak ni adalah air serbaguna yang kita boleh buat untuk minum dan kita pun boleh buat untuk bersuci. Jadi air mutlak ni adalah air serbaguna, air yang bersih. Air itu bersih dan tidak dicampur oleh apa-apa bahan. Tidak dicampur oleh apa-apa bahan atau sesuatu. Jadi air yang bersih ni adalah dinamakan air yang mutlak. Kalau kita nak ambil air sembahyang, kita menggunakan air mutlak. Sebab apa?
Air yang kita gunakan tu adalah air yang bersih. Jadi di sini adalah contoh-contoh air mutlak. Yang pertama, semua boleh lihat dalam skrin atau slide. Yang pertama adalah air hujan. Yang pertama adalah air hujan. Okey, ini adalah air hujan. Nampak tak? Kamu semua kenal kan? Mesti pernah tengok, mesti pernah nampak, mesti pernah main air hujan dan mesti pernah mandi air hujan. Mungkin ada yang pernah mandi air hujan. Sebab apa? Sebab dekat KL, dekat kawasan KL sekarang musim hujan. Musim hujan, banyak kali hujan. Bila awan mendung, maka hujan akan turun. Jadi air hujan ni merupakan air mutlak, iaitu air yang bersih. Sebab apa? Air itu turun dari awan. Air itu turun dari awan. Jadi apabila kamu nak ambil air sembahyang ke, apabila kamu nak mandi ke, kalaulah kat rumah kamu tidak ada air, kamu boleh menggunakan air hujan sebagai pengganti air untuk kamu gunakan untuk mengambil air sembahyang ataupun mandi ataupun untuk minum. Tapi kalau nak minum macam biasalah, kena masak dulu ataupun letak dalam kuawai. Okey, seterusnya adalah air terjun. Air terjun merupakan air yang ada dekat bukit. Apabila kamu naik bukit, apabila kamu mendaki gunung, di dalamnya kemungkinan besar kamu akan berjumpa dengan air terjun. Kamu akan jumpa air terjun ini. Nampak tak? Di dalam slide adalah air terjun. Yang ni, air terjun. Jadi kalau kamu jumpa air terjun, mestilah kamu nak mandi, betul tak? Sebab apa? Air tu bersih. Jadi kalau air tu bersih, maknanya air tu termasuk dalam air mutlak. Sebab air tu bersih. Dan kamu pun mandi dalam air terjun. Dan kamu pun kadang-kadang minum air terjun. Betul tak? Jadi air terjun merupakan salah satu air mutlak, iaitu air yang bersih. Kita boleh mandi dekat situ. Kita boleh ambil air itu untuk minum. Kita boleh gunakan air itu untuk basuh pakaian ke, kasut ke. Mungkinlah kalau kamu berkelah kat situ kan, kamu nak basuh baju, kamu boleh basuh kat situ. Sebab air tu air bersih. Seterusnya adalah air sungai. Air sungai ini adalah air yang mengalir. Air itu mengalir di kawasan yang rendah. Air itu mengalir. Contohnya macam dalam gambar ni. Tetapi dalam gambar ini adalah air sungai bersih. Jadi sebenarnya air sungai ini adalah termasuk juga air mutlak. Sebab apa? Sebab ia adalah air yang mengalir, yang pertama sekali. Yang kedua, airnya itu sebenarnya bersih. Tetapi kalau kamu jumpa sungai dan air itu nampak kotor, sebaiknya janganlah kamu gunakan air tersebut untuk mandi ke, ataupun nak basuh baju ke. Dah kamu nampak air itu kotor, takkan kamu nak pakai, betul tak? Tetapi pada hakikatnya air sungai itu sebenarnya bersih. Maksudnya asalnya air sungai itu adalah bersih. Jadi kalau kamu nampak air sungai itu bersih, kalau kamu jumpa air sungai yang bersih, maka kamu boleh mandi, boleh ambil air sembahyang dekat sungai itu. Seterusnya adalah air embun. Air embun, pernah ke tak dengar air embun ni? Pelajar semua pernah tak dengar air embun ni? Pernah nampak tak air embun tu macam mana? Jadi Ustaz akan jelaskan, air embun tu adalah air yang ada pada daun pada waktu pagi. Air yang ada di daun pada waktu pagi, iaitu waktu subuh ke. Kalau kamu waktu subuh, kamu keluar rumah, kamu tengok daun tu akan rasa basah. Kalau kamu pegang daun, kamu tengok daun tu akan ada air. Contohnya macam dalam gambar ini. Nampak tak? Dekat dalam gambar itu ada daun, lepas tu ada air turun kan, ada air kat situ. Jadi air itu adalah dinamakan sebagai air embun. Dan air embun juga termasuk dalam air mutlak.
dan ianya adalah air bersih. Tetapi janganlah kamu nak tadah air embun tu sampai penuh. Lepas tu kamu nak ambil air sembahyang. Sebab apa? Sebab ia adalah sangat lama. Air embun ni memanglah air mutlak, tapi takkanlah kamu nak tadah dekat dalam badi sampai penuh, lepas tu baru kamu nak buat untuk mandi ke. Tak boleh. Sebab apa? Air embun ni adalah sikit. Dia sikit, dan kalau kamu tadah pun mungkin dapat sikit saja. Takkan kamu nak tunggu kan? Cuma Ustaz nak beritahu adalah, Ustaz nak bagi tahu air embun ni adalah air yang bersih. Air embun ni adalah air yang bersih. Seterusnya adalah air salji. Di dalam gambar ni ada salji. Jadi salji ni merupakan salah satu air mutlak. Ia termasuk dalam air mutlak. Memanglah tak nampak air kat situ. Sebab apa? Sebab salji ni merupakan air yang telah dibubuhkan menjadi kepingan yang kecil-kecil. Lepas tu jatuh dari awan. Maka bila ia menjadi kepingan kecil, dia menjadi ais. Maka dia jatuh dalam bentuk yang kecil. Kita akan nampak ia adalah air salji. Jadi air salji ni, kalau kamu tiba-tiba pergi dekat tempat yang ada salji, kamu tadah, lepas tu kamu mandi. Tak boleh. Sebab apa? Sebab air tu sejuk. Cuma kalau kamu beza halnya kalau kamu tadah air salji tersebut dan kamu biarkan ia sampai ia menjadi cair, lepas tu boleh kamu gunakan untuk minum ke, itu boleh. Sebab apa? Air salji ni juga termasuk dalam contoh air mutlak. Seterusnya adalah air laut. Air laut pun merupakan air mutlak. Nampak tak dalam gambar ni? Kalau kamu pergi pantai, kamu mandikan air laut, kamu akan mandi kat pantai tu. Sebab apa? Sebab pantai tu bersih. Kalau pantai tu bersih, maknanya ia adalah air yang suci. Seterusnya adalah air perigi. Di sini, air perigi ni merupakan air yang ada di dalam perigi. Ini adalah salah satu bentuk perigi. Mungkin ada bentuk perigi lainnya. Sebenarnya Ustaz nak beritahu adalah perigi ni adalah suatu tempat yang dibuat menggunakan batu, tetapi di dalam tanah. Dan di dalam perigi tu ada air. Maka disebutlah air perigi. Nampak tak di dalam gambar ni ada air kat sini. Dan perigi ni ada air. Jadi di dalam ni adalah air perigi. Ia merupakan air mutlak lah. Air mutlak. Dan kita boleh gunakan untuk air semayang, untuk wuduk ke, mandi, basuh baju atau apa. Kamu boleh gunakan air perigi sebab ia bersih. Seterusnya adalah mata air. Mata air merupakan air mata. Mata air merupakan air yang keluar di tanah. Jadi kalau kamu nampak air tu keluar daripada tanah, kalau kamu nampak air itu keluar dari tanah, maka ia dinamakan sebagai mata air. Dan terakhir, ini terakhir. Sebab apa? Sebab banyak sangat Ustaz bagi contoh air mutlak ni. Sebab bagi Ustaz, ia penting untuk kamu tahu bahawa air mutlak ni ada banyak. Dan air mutlak ni perlu kamu tahu kalau kamu sekiranya ada di tempat-tempat tertentu ke, susah nak cari air ke, ataupun dekat rumah tak ada air. Dan kalau kamu jumpa sungai yang bersih, laut yang bersih, lagi apa? Air terjun ke, air hujan, kamu boleh menggunakan air itu untuk bersuci. Terakhir adalah air paip. Air paip juga merupakan air mutlak. Sebab apa? Air paip itu adalah air yang bersih. Air yang disalurkan ke rumah-rumah adalah air yang bersih. Jadi air bersih juga merupakan air yang mutlak. Kamu gunakan air paip, betul tak? Di rumah kamu gunakan air paip untuk ambil wuduk, untuk mandi, untuk basuh. Jadi ia merupakan air mutlak. Kalau ia bukan air mutlak, kamu tidak boleh gunakan air paip untuk mandi ke, untuk ambil air semayang ke. Tak boleh. Jadi air paip merupakan air mutlak. Kalau air paip merupakan air mutlak, jadi
sememangnya ia adalah air yang bersih dan boleh membersihkan sesuatu. Kita boleh menggunakan air paip untuk membersihkan sesuatu. Seterusnya adalah air mustakmal. Okey, tadi saya dah jelaskan mengenai air mutlak. Air mutlak adalah air yang bersih dan air yang boleh kita buat untuk bersuci. Dan yang kedua adalah air mustakmal. Air mustakmal ni adalah air yang suci, air itu bersih, tetapi kita tak boleh buat untuk bersuci. Kita tak boleh gunakan air tersebut. Kita tak boleh gunakan air tersebut untuk ambil air semayang ataupun untuk mandi hadas besar. Jadi, kenapa kita tak boleh gunakan air tersebut walaupun air itu bersih? Sebab air mustakmal ini merupakan air bekas basuhan. Air mustakmal ini adalah air bekas basuhan. Contohnya adalah air bekas berwuduk. Air bekas berwuduk. Kalau kamu ambil air semayang, kamu ambil air, tak ada air kat tangan, kan? Kamu boleh tengok dalam skrin. Nampak tak? Kamu dah tak ada air kat tangan, dan air tu akan melimpah jatuh ke tangan bawah kamu. Betul pada skrin ni. Air dekat situ melimpah jatuh dari tangan kamu. Air yang melimpah jatuh tu adalah air mustakmal. Air tu bersih, tapi kita tak boleh nak gunakan air tu lagi untuk mengambil wuduk ataupun untuk mandi hadas besar. Tak boleh. Sebab ia tidak boleh menyucikan. Sebab ia merupakan air bekas basuhan. Air bekas kamu mandi, contoh kamu mandi, kamu siram badan kamu, kan, guna air, betul tak? Dan air yang jatuh dari badan kamu tu merupakan air mustakmal. Takkan kamu nak mandi dengan menggunakan air bekas basuhan kamu? Mesti tak nak, kan? Sebab apa? Jadi air mustakmal ni merupakan air bekas basuhan yang telah terkena pada tangan ke, yang telah terkena pada badan kita. Jadi air bekas basuhan ini memanglah air itu suci, tetapi kita tidak boleh menggunakan ia untuk bersuci. Seterusnya adalah air musyammas. Air musyammas ini adalah air yang makruh digunakan. Maksudnya di sini kita sangat tidak dianjurkan untuk menggunakan air musyammas, sebab ia dapat membawakan penyakit pada diri kita. Okey, air musyammas ini merupakan air mutlak yang dijemur ataupun yang terdedah di bawah panas matahari. Contohnya, kamu pergi dapur, kamu ambil bekas besi, kamu tak ada air. Lepas tu kamu bawa keluar rumah, kamu jemur air dalam bekas besi itu kat luar, dekat bawah panas matahari. Jadi bila air tu menjadi panas, ia dinamakan air musyammas. Cuma air musyammas ini ada apabila cuaca betul-betul panas. Contohnya dekat negara luar sana, negara yang beriklim panas. Kalau di Malaysia mungkin kita rasa panas, tetapi Malaysia bukan negara beriklim panas. Cuma Ustaz nak bagi tahu, air musyammas ini merupakan air yang kamu jemur di tengah panas. Dan apabila air itu panas, kamu makruh untuk gunakan air tersebut. Seboleh-bolehnya jangan gunakan air tersebut, sebab ia dapat membawakan penyakit kulit. Ia juga dapat membawa penyakit sopak. Jadi air tersebut sangat tidak dianjurkan untuk bersuci selagi mana air itu panas. Tapi apabila air itu sejuk, kamu boleh gunakan air itu untuk bersuci. Contoh macam basuh tangan ke, ataupun kamu nak basuh pinggan mangkuk, ataupun kamu nak minum, kamu kena masak air dulu. Cuma kat sini air musyammas ini adalah air yang dijemur di bawah terik matahari dan air itu adalah panas. Ustaz akan tunjukkan gambar dia. Contoh air musyammas. Air yang terdedah cahaya matahari. Nampak tak?
dalam gambar ni, dalam slide gambar ni ada air dalam bekas. Contohlah bekas tu bekas besi dan terdedah di bawah matahari. Jadi bila air ni menjadi panas, ia dinamakan air musyammas. Dan kamu tidak boleh dan sangat tidak dianjurkan untuk menggunakan air tersebut. Tetapi kalau air tersebut sejuk, kamu boleh menggunakannya. InsyaAllah. Kita akan pergi ke slide seterusnya. Yang keempat adalah air mutaghayyir. Air mutaghayyir ini adalah air yang berubah sifatnya. Maksudnya, air tersebut kita telah mencampurkan air tersebut dengan bahan ataupun dengan sesuatu yang dapat merubah sifat, bau dan rasa. Jadi, apabila kamu ambil air yang bersih, contoh kamu ambil air pipe, lepas tu kamu masak air tersebut. Lepas air tu dah masak, kamu nak buat air Milo. Jadi, kamu ambillah Milo, kamu letak dekat dalam air panas tu lah yang kamu dah panaskan. Jadi, air panas tu kan mulanya dia jernih, bersih. Tetapi kamu ambil Milo, kamu letak dalam situ. Jadi sifatnya berubah. Sifatnya menjadi warna coklat. Warnanya menjadi warna coklat. Sifatnya, rasa pun menjadi rasa Milo. Betul tak? Jadi, air mutaghayyir ni adalah air yang berubah ataupun air yang telah dicampurkan oleh sesuatu bahan. Dan air ini suci untuk diminum. Kalau boleh diminum lah kan. Tetapi tidak boleh menyucikan. Maksudnya, apabila air ini, contoh, air mutlak tadi kamu kan dah panaskan dan kamu letak air Milo. Jadi kalau kamu dah letak air Milo, mestilah kamu dah buat air tu menjadi air Milo. Dan kamu boleh minum air tu. Sebab apa? Sebab ia sedap. Nampak tak? Air tu boleh diminum. Tetapi tidak boleh menyucikan. Tetapi kita tak boleh gunakan air tersebut untuk membersihkan diri. Takkanlah kamu nak ambil air Milo kan? Kamu ambil air Milo, kamu siram badan kamu guna air Milo. Nampak tak? Tak boleh. Sebab apa? Air tu tak boleh untuk membersihkan diri. Takkanlah kalau kamu nak ambil air wuduk, kamu ambil air susu. Contohnya, kamu ambil air sembahyang guna air susu. Takkan macam tu kan? Salah. Sebab apa? Sebab nanti rasa macam tak selesa. Air susu ni bukan air suci, bukan air untuk membersihkan, tapi ia air untuk diminum. Jadi air ini adalah air suci, kita boleh minum, tetapi kita tak boleh menggunakan air tersebut untuk mandi ataupun untuk mengambil air wuduk, ambil air sembahyang ataupun untuk mencuci pakaian atau mencuci pinggan mangkuk ke, ataupun kamu nak cuci kasut. Kamu tak boleh gunakan air mutaghayyir ni. Sebab apa? Nanti tambah kotor. Contohlah kamu ambil air Milo, kamu siram kat kasut kamu, jadilah kotor. Nampak tak? Ia tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tetapi kalau air ini kita campurkan dengan zat ataupun air sabun, ia tetap menjadi air mutaghayyir. Cuma air itu tidak boleh diminum. Sebab apa? Sebab air sabun. Takkan kamu nak minum air sabun? Jadi air itu suci. Cuma air itu tidak boleh diminum dan tidak boleh. Tetapi kalau air sabun, tetapi boleh menyucikan. Kalau kamu guna air sabun untuk cuci pinggan, boleh kan? Sebab kamu nak bersihkan pinggan. Betul? Lainlah kalau kamu guna air Milo. Jadi, secara singkatnya, air mutaghayyir ni adalah air yang dicampur oleh sesuatu bahan. Sama ada campur dengan gula ke, campur dengan Milo ke, campur dengan sabun ke, campur dengan garam ke. Jadi segala apa air itu,
segala apa yang dicampurkan di dalam air tersebut, segala bahan ataupun apa sahaja bahan, maka air itu dinamakan air mutaghayyir. Air itu dinamakan air mutaghayyir. Semua boleh tengok pada slide. Ini adalah contoh air mutaghayyir. Yang pertama adalah air kopi, yang kedua adalah air orange, yang ketiga adalah air Milo. Nampak tak? Ini adalah contoh air mutaghayyir. Air yang telah berubah warna, air mutlak yang sudah berubah warna, zat, rasa dan bau. Itu adalah air mutaghayyir. Seterusnya adalah air mutanajis. Air mutanajis. Jadi air mutanajis ini adalah senangnya Ustaz nak bagi tahu pada kamu semua, air yang terkena najis. Air yang terkena najis ini adalah air mutanajis. Contohnya kamu nampak ada air dekat suatu bekas. Lepas tu di dalamnya tu ada najis. Jadi air itu adalah air kotor. Dinamakan sebagai air mutanajis. Air tersebut sifatnya adalah kotor dan haram digunakan. Haram digunakan. Jadi kamu tak boleh menggunakan air tersebut. Sebab apa? Sebab air itu adalah kotor. Takkan kamu nak guna air kotor? Betul tak? Kamu mestilah nak gunakan air bersih untuk ambil air semayang ke, untuk mandi ke, untuk basuh pakaian ke, ataupun kamu ambil air yang bersih untuk apa? Untuk kamu minum. Jadi kalau air mutanajis ini adalah sifatnya kotor, kamu tak boleh gunakan ia untuk perkara-perkara ataupun untuk membersihkan sesuatu. Kalau kamu nampak air mutanajis ini, kamu boleh abaikanlah. Biar je. Biar je. Tak payah guna, tak payah lalu. Biar je air tu. Sebab air tu adalah air kotor. Ni adalah contoh air mutanajis. Kamu semua boleh tengok dalam slide. Air yang di dalamnya ada bangkai. Bangkai adalah kotor. Betul tak? Bangkai haiwan termasuk dalam najis. Ia kotor. Contoh dalam gambar ni ada kolam kecil. Lepas tu dalam kolam tu ada bangkai lembu yang mati. Jadi kolam tu pun bau busuk. Lepas tu kotor. Kalau dah busuk, kotor, takkan kamu nak mandi air kolam tu, betul tak? Sebab apa? Sebab air tersebut adalah air kotor. Dan air kotor ini dinamakan sebagai air mutanajis. Air yang kotor ini dinamakan sebagai air mutanajis. Cuma kalau kamu masih nak gunakan air tersebut, kamu perlulah membersihkan air tersebut dengan air yang bersih. Sehingga bersih. Kamu kena prosesnya sampai bersih. Tetapi kalau nak senang, kamu biar je air tu. Nampak air yang mutanajis ni, kalau kamu nampak air yang terkena dengan najis ni, kamu biar je. Biar, dah, cukup. Kalau nak minum ke, nak mandi ke, kamu pergi dapur, pergi belah air dalam rumah kamu, kat situ ada air bersih. Bolehlah kamu mandi, bolehlah kamu ambil air semayang dan sebagainya lah. Jadi yang Ustaz jelaskan tadi adalah jenis-jenis air. Jenis-jenis air ada 5. Yang pertama adalah air mutlak, yang kedua adalah air mustakmal, yang ketiga adalah air musyammas, yang keempat adalah air mutaghayyir, dan yang kelima adalah air mutanajis. Air mutlak, air yang suci dan boleh membersihkan, ataupun kita boleh gunakan untuk membasuh. Air itu bersih dan kita boleh minum. Air mustakmal adalah air bekas basuhan. Jadi air itu adalah suci, tetapi kamu tidak boleh menggunakan air tersebut untuk bersuci. Yang ketiga adalah air musyammas. Air musyammas adalah air yang kamu biarkan ataupun air yang dijemur di bawah panas matahari. Jadi air tersebut suci dan tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci, sebab ia boleh mendatangkan penyakit. Yang keempat adalah air mutaghayyir. Air mutaghayyir ini adalah air yang kamu telah campur dengan bahan lainnya. Contohnya air Milo, air sabun,
air susu, air kopi, air oren. Jadi itu adalah air mutaghayyir. Yang kelima adalah air mutanajis. Air mutanajis ini adalah air yang kotor. Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? InsyaAllah kalau kamu masih ada yang belum faham, kamu boleh tengok lagi video ni di waktu yang akan datang. Jadi sampai situ saja penjelasan Ustaz mengenai bahagian air. Ustaz harap kamu semua dapat faham apa yang Ustaz jelaskan, dan Ustaz harap kamu semua dapat meneruskan pembelajaran secara online ini. InsyaAllah cukup sekian pada hari ini. Jika ada waktu yang akan datang, kita akan jumpa lagi, InsyaAllah. Ustaz akhiri kelas ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi. فزل